Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini Currents View MY. Pada video kali ini kita akan mengulaskan satu persoalan yang hangat diperkatakan pada masa kini. Rakyat mahu kerajaan GRS PH Plus terus memerintah. Masa depan Sabah dalam tangan siapa? Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor baru-baru ini menyuarakan keyakinannya bahawa rakyat Sabah mahu Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah Perikatan Harapan Plus atau GRS PH Plus terus memimpin negeri itu selepas pilihan raya negeri yang akan datang nanti. Menurut beliau, sentimen akar umbi yang diterimanya menunjukkan rakyat mengharapkan pentadbiran sedia ada kekal, terutama dengan dominasi parti-parti tempatan yang memberikan tumpuan kepada agenda pembangunan negeri. Dalam satu majlis penyerahan borang keahlian di Dewan Terbuka Kampung Kota Tuaran, Haji Ji menyatakan bahawa rakyat sudah mula melihat hasil positif daripada dasar-dasar kerajaan yang diterajui GRS PH Plus. Katanya, inilah inspirasi rakyat sekarang ini. Mereka mahu kita terus memerintah, mereka mahu parti tempatan menjadi dominan di dalam pilihan raya akan datang. Itulah kata-kata beliau yang disuarakan dengan penuh keyakinan. Beliau turut optimis bahawa GRS PH Plus akan terus menerajui kerajaan negeri selepas PRN jika rakyat terus memberikan sokongan. Namun, Haji Ji tidak melepaskan peluang untuk mengkritik pesaing utamanya, Parti Warisan, yang juga merupakan parti tempatan dominan di Sabah. Menurut Haji Ji, walaupun Warisan sering melaungkan keinginan untuk memperjuangkan rakyat, mereka gagal membuktikan kemampuan untuk mentadbir dengan cekap ketika berkuasa. Katanya, ya, ada Warisan, parti tempatan, tetapi mereka hanya pandai bercakap saja, tidak pandai bekerja. Sejak menjadi Menteri Luar Bandar, jangan cerita Ketua Menteri selama 2,5 tahun, hala 7 pun tidak ada. Tegas Haji J. Haji J mendakwa bahawa pentadbiran warisan semasa tempoh pemerintahan mereka kurang berkesan dan tidak berjaya memberikan hala 7 yang jelas untuk pembangunan Sabah. Beliau mengingatkan rakyat agar tidak terpengaruh dengan pembohongan dan fitnah oleh sesetengah pemimpin pembangkang kerana perpecahan politik hanya akan melambatkan kemajuan negeri. Menurut Haji Ji, ketika beliau mengambil alih tampuk pemerintahan negeri, Sabah berada dalam situasi yang sangat mencabar, termasuk beliau sendiri dijangkiti COVID-19 pada waktu itu. Walau bagaimanapun, beliau menekankan bahawa usaha keras kerajaan GRS PH Plus telah berjaya mengubah keadaan tersebut, terutamanya melalui slogan Sabah Maju Jaya yang dijadikan hala 7 ekonomi negeri. Saya ambil slogan Sabah Maju Jaya ini untuk kita perkasakan, tetapi pemimpin pembangkang pula memperlekehkan dan menghinanya, kata Haji J. Menurut beliau, banyak kejayaan yang telah dicapai sepanjang 4 tahun pentadbiran kerajaan GRS PH Plus, termasuk mewujudkan hampir 20,000 peluang pekerjaan, melaksanakan dasar mesra pelabur, serta menganjurkan persidangan ekonomi antarabangsa pada tahun 2021 yang disertai lebih 30 negara. Ini belum pernah terjadi, tambah Haji J, menekankan betapa uniknya pencapaian di bawah pentadbiran beliau. Perkembangan politik Sabah juga menyaksikan peralihan sokongan beberapa pemimpin akar umbi dari pembangkang kepada gagasan rakyat. Dalam majlis tersebut, Haji J menerima borang keahlian daripada bekas pemimpin Warisan Tuaran, Omar Bawi Zainuddin, Matusin Saidi, Ahmad Rawi, dan Safi Said dari UMNO Tuaran. Beliau mengalu-alukan kehadiran mereka dan melihat perkembangan ini sebagai
tanda perpaduan yang semakin kukuh di kalangan masyarakat. Hajiji turut menyeru agar perpaduan ini diterjemahkan ke dalam bentuk kerjasama yang baik demi pembangunan kampung dan negeri secara keseluruhan. Namun begitu, walaupun Hajiji optimis dengan sokongan rakyat, persoalan besar tetap timbul. Adakah benar rakyat Sabah secara keseluruhannya merasakan manfaat daripada pentadbiran GRS PH Plus, atau adakah kenyataan ini hanya bersifat naratif politik untuk meraih sokongan menjelang PRN? Kritikan terhadap warisan juga mengundang persoalan lain. Adakah tuduhan ini berasas atau sekadar percaturan politik untuk melemahkan pembangkang? Bagi sesetengah pihak, kritikan sebegini mungkin dilihat sebagai usaha untuk mengalih perhatian daripada isu-isu lain yang lebih mendesak, seperti pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 yang sering menjadi topik hangat di Sabah. Selain itu, hubungan GRS PH Plus dengan Kerajaan Persekutuan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Sejauh mana kerajaan negeri berjaya memastikan tuntutan Sabah seperti royalti minyak dan pemindahan kuasa autonomi dilaksanakan sepenuhnya? Apakah GRS PH Plus benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat Sabah, atau adakah mereka terikat dengan kepentingan politik di peringkat pusat? Tambahan pula, dakwaan Hajiji bahwa pembangkang memperlekehkan slogan Sabah Maju Jaya juga membuka ruang untuk perdebatan. Slogan ini mungkin kelihatan baik di atas kertas, tetapi sejauh mana ia benar-benar diterjemahkan kepada pembangunan di kawasan luar bandar, terutama di daerah-daerah yang masih berdepan masalah infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, dan elektrik. Di sebalik keyakinan yang ditunjukkan Hajiji, rakyat Sabah kini berada di persimpangan penting. PRN yang akan datang bukan sahaja menjadi medan penentu untuk GRS PH Plus, tetapi juga untuk pembangkang seperti warisan yang berusaha untuk kembali mendapat sokongan rakyat. Dalam suasana politik yang semakin sengit ini, adakah rakyat Sabah akan memilih untuk mengekalkan kerajaan sedia ada, atau adakah mereka melakukan perubahan? Kontroversi yang tidak berhenti di sini. Jika benar GRS PH Plus telah membawa banyak kejayaan seperti yang dinyatakan oleh Hajiji sendiri, mengapa masih wujud kritikan terhadap pentadbiran beliau? Dan jika pembangkang seperti warisan dikatakan gagal, mengapa masih ada sokongan akar umbi terhadap mereka? Apakah rakyat Sabah sebenarnya sudah bosan dengan perpecahan politik yang tiada penghujung? Marilah kita berbincang dan mendalami persoalan-persoalan ini. Adakah pentadbiran GRS PH Plus benar-benar pilihan terbaik untuk Sabah? Atau adakah pembangkang seperti warisan mampu menawarkan sesuatu yang lebih baik? Suarakan pendapat Anda di ruangan komen. Teruskan bersama-sama kami di Current Sphere MY untuk perkembangan terkini dan perbincangan isu-isu panas politik Malaysia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.